AGC bantah semakan kehakiman Tun Daim dan keluarga. Jabatan Peguam Negara AGC membantah semakan kehakiman yang dibuat bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin bersama keluarganya terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hasan, hakikatnya siasatan yang sedang dijalankan oleh Suruhanjaya tersebut terhadap Daim dan keluarganya itu tidak boleh dicebar. Jelasnya, andainya semakan kehakiman itu dibenarkan, maka siasatan yang sedang dilakukan itu akan terjejas dan tidak akan selesai. Penyiasatan jenayah tidak boleh dicabar melalui semakan kehakiman, malah dalam beberapa prosiding mahkamah sebelum ini sudah memutuskan permohonan sedemikian akan membuka kepada lebih banyak ruang untuk mencabar setiap pelaksanaannya. Ini juga akan membawa kepada keadaan huru-hara, katanya pada prosiding pendengaran pertama di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh hari ini. Samsul juga berhujah pembekuan akaun adalah sebahagian daripada kuasa penyiasatan yang diberikan kepada SPRM mengikut perundangan negara. Pada 10 Januari lepas, Daim bersama keluarganya memfailkan permohonan kebenaran untuk memulahkan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar siasatan SPRM melalui firma guaman Tetuan Tommy Thomas. Selain Daim, turut memohon ialah istrinya Toh Puan Naimah Abdul Khalid dan 4 anak mereka iaitu Asnida, Muhammad Wiradani, Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin, serta Ilham Tawa Sendirian Berhad, manakala SPRM dan pendakwa raya selaku responden. Jika semakan kehakiman ini mendapat kebenaran mahkamah, SPRM dan pegawainya perlu menghentikan semua siasatan mengikut aturan 53 Kaedah 3/8 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Bagaimanapun peguam mewakili keluarga Tun Daim, Tan Sri Tommy Thomas berhujah anak guamnya tidak melakukan apa-apa kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM dan sehingga kini tidak ada sebarang alasan munasabah untuk menyokong dakwaan tersebut. Malah, kata Tommy, SPRM telah bertindak secara tidak sah dengan mengeluarkan 36 notis di bawah Seksyen 36/1 Akta kepada Daim dan ahli keluarganya supaya mendedahkan segala maklumat berkaitan harta kekayaan mereka. Jelas Tommy, dalam kertas Pandora, tiada kesalahan didakwa dilakukan Daim mengikut Undang-Undang Malaysia. Dalam afidavitnya, Daim mendakwa beliau adalah seorang ahli perniagaan yang kaya dan berjaya sebelum menyertai politik dan mendapat jawatan awam. Pada bulan lepas, SPRM menyita menara Ilham milik sebuah syarikat di bawah kawalan keluarga Daim, yaitu isteri serta anak-anak mereka, Amin dan Amir. Hakim Wan Ahmad Farid menetapkan 4 Mac depan bagi menyampaikan keputusan berkaitan semakan kehakiman tersebut. Menghasut, Menteri Besar Kedah memohon pindah kes ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor, yang berdepan 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik, memohon untuk memindahkan kesnya dari Mahkamah Seksyen Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Peguam Awang Armada Jaya, Awang Mahmud, yang mewakili Muhammad Sanusi berkata, permohonan itu yang difailkan semalam telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara hari ini. Pengurusan kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam ditetapkan pada 24 Januari ini. Katanya,
ketika dihubungi bernama. Dalam pada itu, Awang Armada Jaya berkata pihaknya melalui surat memohon untuk menangguhkan perbicaraan kes itu yang sepatutnya bermula 18 Januari ini di Mahkamah Seksyen Selayang, dan Mahkamah melalui surat yang dihantar kepada pembelaan bersetuju untuk perbicaraan dilapangkan dan prosiding diganti dengan sebutan kes. Pihak kami mohon penangguhan perbicaraan kes pada 18 dan 19 Januari berikutan Menteri Besar itu, Muhammad Sanusi, perlu ke luar negara untuk tugasan rasmi. Mahkamah melalui surat turut membenarkan permohonan pembelaan untuk mengecualikan kehadiran Menteri Besar pada sebutan kes 18 Januari ini, kata peguam itu. Muhammad Sanusi Muhammad Nur selaku pemohon memfailkan permohonan untuk memindahkan kes antaranya atas alasan suatu perbicaraan yang berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan di mana-mana Mahkamah Jenayah rendah daripada Mahkamah Tinggi. Menerusi notis usul tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri Kedah itu berkata, sekiranya perbicaraan dijalankan di Mahkamah Tinggi, ia akan memudahkan pihak-pihak merujuk kepada isu undang-undang yang rumit yang akan dikemukakan semasa perbicaraan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Muhammad Sanusi Muhammad Nur didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak, dekat sini pada jam 11 malam 11 Julai tahun lepas. Kedua-dua pertuduhan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga Rm5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.